Salam sejahtera saya ucapkan kepada semua. Terima kasih diucapkan kepada pihak Perpustakaan Negeri Sarawak atas jemputan untuk saya berkongsi sedikit informasi berkaitan dengan pembelajaran digital yang menjadi topik hangat sejak kebelakangan ini. Sebelum saya mulakan perkongsian saya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Cikgu Temi Teo, merupakan pegawai perkhidmatan pendidikan yang kini bertugas di sektor sumber teknologi pendidikan di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak. Saya merupakan jurulatih bertauliah Google Negeri Sarawak yang berpengalaman dalam perkongsian ilmu dan juga pengendalian bengkel di peringkat sekolah dan juga organisasi. Jadi, tanpa membuang masa lagi, saya hari ini akan teruskan topik saya iaitu perkongsian tentang pelantar pembelajaran digital yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Jadi, apakah pelantar pembelajaran digital Kementerian Pendidikan Malaysia? Pelantar pembelajaran digital KPM ini merupakan satu pelantar pembelajaran yang menawarkan guru dan murid aplikasi dan servis pendidikan secara percuma di satu ruangan digital ataupun lebih dikenali sebagai portal. Pelantar pembelajaran digital Kementerian Pendidikan Malaysia ini mulai diperkenalkan pada 1 hari bulan Januari 2020 dan ia merupakan satu integrasi antara beberapa pelantar pembelajaran yang tidak asing buat kita semua, iaitu Google, Microsoft dan Apple. Dengan melalui pembelajaran digital yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, guru dan murid mempunyai akses kepada semua aplikasi pendidikan dan servis di bawah satu pelantar. Pelantar pembelajaran digital yang ditawarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini lebih dikenali sebagai pelantar delima. Pelantar delima ini menawarkan beberapa pelantar pembelajaran dan aplikasi pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh guru dan murid bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berterusan secara atas talian ataupun online learning. Contohnya Google Classroom dan aplikasi pendidikan Google seperti Google Docs, Google Forms, Google Slides, Jamboard dan sebagainya. Jadi, saya pasti anda tertanya-tanya, apakah maksud delima di sini? Untuk makluman, singkatan delima ini adalah terbitan daripada Digital Educational Learning Initiative Malaysia yang kemudiannya disingkatkan menjadi perkataan delima. Jadi, apakah tujuan utama Kementerian Pendidikan Malaysia memperkenalkan pelantar delima? Di antaranya adalah pendemokrasian pelantar digital, iaitu usaha kerajaan untuk menyediakan semua option untuk guru dan murid untuk belajar dalam talian. Yang kedua, pembelajaran sepanjang hayat, iaitu berpusatkan pelajar untuk pembelajaran digital. Dan yang ketiga, transformasi digital, iaitu Kementerian Pendidikan Malaysia komited untuk mengubah pendidikan secara digital untuk keperluan masa depan Malaysia. Seperti mana yang kita sedia maklum, wabak COVID-19 yang menular sejak bulan Mac ini telah menyebabkan sekolah di negara kita tidak dapat beroperasi buat sementara waktu. Jadi, pelantar delima yang disediakan oleh kerajaan telah memainkan peranan yang amat penting untuk membolehkan para pendidik terus menyalurkan pengetahuan dan info pendidikan kepada anak-anak didik kita semua. Pelantar delima ini telah menawarkan beberapa pelantar pembelajaran yang sangat mesra pengguna untuk dimanfaatkan oleh guru dan murid bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran yang berterusan secara atas talian. Di antara pelantar yang sangat popular di kalangan guru dan murid adalah Google Classroom dan juga Microsoft Teams.
Jadi, pada hari ini saya akan memperkenalkan aplikasi pendidikan yang terdapat dalam Pelantar Delima ini dan juga fungsi-fungsi lain yang dapat dimanfaatkan oleh guru, murid maupun ibu bapa. Kita akan menerokai aplikasi pendidikan yang ditawarkan kepada murid sekolah dan juga guru untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang lebih berpusatkan murid dan juga dapat menarik minat murid untuk belajar. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana caranya untuk mengakses ke Pelantar Delima ini? Saya akan membuat sedikit taklimat ringkas mengenai cara untuk mengakses ke Pelantar Delima yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk log masuk ke Pelantar Delima, kita perlu bersedia dengan ID yang dibekalkan kepada murid ataupun guru terlebih dahulu. ID tersebut adalah unik kepada setiap individu dan tidak boleh dikongsi dengan individu yang lain. ID yang dibekalkan kepada guru dan murid adalah berbeza dan menu yang dapat diakses juga adalah berlainan. Ini adalah tertakluk kepada jenis ID. Untuk pengetahuan semua, ID guru adalah bermula dengan huruf G dan diikuti oleh beberapa angka yang unik dan berakhir dengan domain @moe-dl.edu.my. Dan huruf G di sini mewakili akaun guru. Manakala ID murid adalah bermula dengan huruf M dan diikuti oleh beberapa angka yang unik dan ianya juga berakhir dengan domain @moe-dl.edu.my. Domain @moe-dl.edu.my ini, DL di sini bermaksud digital learning. ID ini dibekalkan melalui domain KPM di bawah sub digital learning untuk membezakan dengan yang lain. Dengan ID yang dibekalkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia, guru dan murid dapat menikmati kelebihan untuk menggunakan semua aplikasi pendidikan secara percuma di dalam Pelantar Delima ini. Jadi, untuk mengakses ke Pelantar Delima, kita digalakkan untuk menggunakan pelayar internet Google Chrome versi yang terkini. Seterusnya, kita hendaklah ingat URL yang dipaparkan di skrin saya iaitu moe-dl.edu.my. Seterusnya, kita hendaklah membuka pelayar Google Chrome kita dan cikgu ataupun murid akan menaip URL moe-dl.edu.my di ruangan search box ataupun omnibox yang tertera pada skrin saya ini. Selepas itu, cikgu ataupun murid hendaklah klik pada log masuk. Ini adalah paparan log masuk untuk portal Delima. Selepas murid ataupun guru klik pada log masuk, anda dikehendaki masukkan ID KPM yang dibekalkan kepada anda. Di sini saya akan tunjukkan contoh sebagai seorang murid, iaitu ID murid yang bermula dengan huruf M. Dan setelah anda masukkan ID KPM yang diberi, anda hendaklah klik pada Next. Dan tidak lupa juga untuk typekan kadar laluan anda dan seterusnya klik pada Sign In. Anda akan dibawa kepada paparan menu murid sekiranya anda telah log masuk melalui ID murid. Seperti mana yang anda dapat lihat pada paparan skrin saya ini, dalam menu murid terdapat beberapa pilihan menu. Di antaranya adalah buku teks digital, aktiviti, aplikasi, pusat sumber, perkhidmatan email iaitu perkhidmatan Gmail, kalender, maklum balas dan juga rakan Delima. Kesemua menu ini dapat diakses secara percuma oleh murid sekolah untuk keperluan pembelajaran mereka. Jadi, pada hari ini kita akan menerokai beberapa menu iaitu buku teks digital,
aktiviti, aplikasi dan pusat sumber. Untuk pilihan buku teks digital, murid-murid ataupun guru dapat memuat turun buku teks digital yang disediakan untuk membantu murid dalam proses pembelajaran. Koleksi buku teks digital akan sentiasa dikemaskini dari masa ke semasa dalam pelantar delima yang disediakan ini. Untuk muat turun buku teks digital, murid hanya perlu klik pada menu buku teks digital di menu utama dan di situ murid boleh lihat terdapat dua kategori iaitu sekolah rendah dan juga sekolah rendah. Murid hendaklah pilih tahun yang sesuai dengan tahap mereka. Sekiranya anda adalah murid tahun 4, anda perlu klik pada tahun 4. Dan pilihlah tajuk ataupun mata pelajaran buku teks yang anda perlukan dan anda akan dibawa ke Google Drive yang disediakan dalam pelantar delima ini. Pilih pada buku teks digital yang anda hendak muat turun. Selepas itu, paparan sebegini akan muncul dan anda hendaklah klik pada download untuk muat turun buku teks digital tersebut dalam peranti anda, contohnya komputer riba ataupun tablet. Buku teks digital yang dimuat turun adalah dalam bentuk PDF dan anda juga dapat cetak buku teks tersebut. Seterusnya, kita akan lihat pada menu aktiviti. Menu aktiviti ini adalah salah satu menu yang paling penting dalam portal delima. Menu aktiviti ini mempunyai beberapa jenis pelantar yang amat berguna dan menarik untuk sesi pengajaran dan pembelajaran yang berpusatkan murid dan ia adalah lebih menyeronokkan. Di sini terdapat 5 jenis pilihan aktiviti iaitu Google Classroom, Microsoft Teams, EduWeb TV, KPM Play dan pertandingan Minecraft Challenge. Pada hari ini saya hanya akan terangkan sedikit mengenai Google Classroom, Microsoft Teams dan juga EduWeb TV. Jadi, saya akan teruskan perkongsian saya mengenai pelantar Google Classroom. Sebenarnya, apakah Google Classroom? Google Classroom ini adalah merupakan salah satu jenis kelas alam maya iaitu virtual learning dan ia juga adalah satu ruangan simpanan tugasan untuk murid dan guru dan seterusnya ia adalah satu alat komunikasi di kalangan antara murid dengan murid ataupun di antara murid dengan guru. Pelantar Google Classroom ini merupakan salah satu pelantar pembelajaran yang luas digunakan oleh institusi pendidikan di seluruh dunia. Google Classroom ini merupakan sejenis Learning Management System ataupun LMS yang membolehkan guru untuk menyediakan satu ruangan pembelajaran digital untuk kelas mereka di mana guru dapat berkongsi sumber pengajaran dan pembelajaran dengan murid. Murid dapat menghantar kerja rumah, berkolaborasi dengan rakan sekelas dan berkongsi idea serta menyimpan semua sumber pembelajaran mereka di satu ruangan digital yang teratur melalui pelantar Google Classroom. Seperti yang tertera pada skrin saya, ini adalah paparan Google Classroom. Sekiranya anda telah menyertai kelas guru anda, kelas anda akan terpapar pada halaman menu utama Google Classroom. Jadi, bagaimanakah murid dapat menyertai kelas? Murid akan menyertai kelas dalam Google Classroom melalui dua kaedah, iaitu melalui kod kelas yang diberikan oleh guru ataupun melalui jemputan email daripada guru kepada murid. Seperti mana yang tertera pada skrin saya, pada paparan saya ini, murid akan menerima satu kod kelas yang unik daripada guru mereka. Selepas itu, murid hanya perlu klik pada join class, iaitu simbol tambah di sini. Setelah murid klik pada join class,
paparan sebegini akan muncul. Murid hanya perlu masukkan kod kelas yang diberi kepada guru dan kemudian klik pada join dan mereka akan berjaya menyertai kelas guru mereka. Ini adalah paparan kelas yang berjaya disertai oleh para murid. Jadi, di dalam kelas digital Google Classroom, murid akan dapat mengakses semua sumber pendidikan yang disediakan oleh guru mereka. Sumber pembelajaran dan pengajaran yang disediakan oleh guru adalah beraneka jenis mengikut tahap murid mereka. Contoh sumber pembelajaran seperti rakaman video dan audio, nota berbentuk PDF, slides dan words akan disediakan oleh guru mengikut kesesuaian kandungan kelas dan tahap pembelajaran murid. Semua sumber pendidikan akan disimpan di ruangan classwork. Jadi, murid dapat mencapai semua sumber dan informasi terkini pada bila-bila masa dan di mana mereka berada. Selain itu, menerusi pelantar Google Classroom, murid juga dapat melengkap dan menghantar kerja rumah mereka melalui menu classwork kepada guru mereka. Tugasan mereka akan disimpan dengan teratur dan terurus di dalam Google Drive yang khas disediakan untuk Google Classroom. Dan tidak juga ketinggalan bab komunikasi. Komunikasi dua hala antara guru dan murid dapat berlaku dalam pelantar Google Classroom. Murid dapat berinteraksi dengan guru ataupun rakan sekelas mereka menerusi Google Classroom dengan cara yang beretika dan di bawah jagaan guru. Sememangnya Google Classroom ini amat mesra pengguna dan juga membolehkan guru dan murid menikmati pengalaman pengajaran dan pembelajaran yang sangat menyeronokkan di samping menimba ilmu yang berguna. Selain daripada pelantar Google Classroom, pelantar Microsoft Teams juga adalah pelantar pembelajaran yang ditawarkan oleh Microsoft. Ia sebenarnya juga mempunyai fungsi yang hampir sama dengan Google Classroom. Ini adalah paparan Microsoft Teams setelah anda berjaya log masuk ke aplikasi tersebut. Adalah terpulang kepada keselesaan guru dan murid sama ada mereka lebih selesa menggunakan pelantar Google Classroom ataupun Microsoft Teams. Ini adalah kerana kedua-dua pelantar tersebut sememangnya disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia secara percuma supaya ianya dapat dimanfaatkan oleh warga pendidik dan juga murid untuk proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan menarik serta berpusatkan murid. Seterusnya, saya ingin beralih kepada paparan EduWeb TV. EduWeb TV merupakan salah satu usaha KPM sepanjang masa PKP ini, iaitu TV pendidikan. Murid sekarang dapat menonton program pendidikan melalui saluran Astro yang tertentu dan guru dan murid sekarang juga dapat mengakses ke TV pendidikan ataupun lebih dikenali sebagai EduWeb TV melalui pelantar Delima. Portal EduWeb TV yang disediakan oleh KPM ini dapat diakses oleh sesiapa sahaja pada bila-bila masa dan di mana jua anda berada. Di bawah menu Web TV terdapat 3 koleksi portal iaitu Portal Video Curriculum, Portal e-Guru dan juga EduWeb TV. Di saluran YouTube rasmi. Yang ini merupakan portal video core curriculum. Ia merangkumi video core curriculum, video e-guru, dokumentasi Kementerian Pendidikan Malaysia dan rancangan siaran langsung iaitu live streaming serta webinar. Guru dan murid boleh mendapat informasi pendidikan yang terkini menerusi portal video core curriculum ini. Di sini terpapar koleksi video dan webinar informasi pendidikan yang terkini untuk rujukan warga pendidik dan juga murid sekolah. Seterusnya,
Portal e-Guru adalah satu portal amalan pengajaran terbaik ataupun best teaching practices yang memuatkan video-video PDPC guru yang cemerlang sebagai rujukan dalam pelaksanaan SKPM khasnya standard 4.0. Ini merupakan satu sumber rujukan yang sangat bermanfaat kepada warga pendidik supaya mendapat ilham dan idea PDPC yang lebih berkesan untuk kebaikan murid. Di sini adalah koleksi video pengajaran terbaik guru yang terkini dan di sini juga terdapat video yang paling digemari iaitu video yang ditontongi paling banyak ramai guru dan pelajar. Dan akhirnya, EduWeb TV di saluran YouTube rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia mengandungi video co-curriculum untuk murid dan guru. Koleksi video co-curriculum tersebut kini boleh diakses melalui YouTube dari prasekolah sehingga ke tingkatan 5. Jadi, tunggu apa lagi? Jom subscribe dan like channel EduWeb TV untuk mendapat akses ke video co-curriculum yang paling terkini. Setelah mengenali pelantar pembelajaran yang boleh dijadikan salah satu pilihan PDPC untuk guru dan murid, sekarang marilah kita tengok aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan untuk murid dan guru. Untuk bahagian aplikasi, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menawarkan banyak aplikasi pendidikan yang boleh diguna pakai oleh murid dan guru secara percuma untuk mengoptimumkan penggunaan ICT dan juga menggalakkan pembelajaran digital di kalangan murid dan guru. Ini adalah paparan yang menunjukkan aplikasi Google yang ditawarkan dalam pelantar delima. Di bawah Google, terdapat banyak pilihan aplikasi yang boleh digunakan oleh murid dan guru untuk aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Contohnya, Google Keep. Google Keep ini boleh dijadikan buku nota pelajar dan juga guru. Manakala Google Drive yang tidak asing bagi kita adalah satu alat yang dapat menyimpan semua sumber pembelajaran dengan selamat dan teratur. Dan guru dan murid dapat mencapai bahan yang disimpan dalam Google Drive di mana-mana tempat dan pada bila-bila masa. Dan saluran YouTube yang sekarang memang popular untuk rujukan murid dan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Manakala bagi aplikasi Microsoft yang ditawarkan, Word, Excel dan PowerPoint yang diadakan adalah secara talian telah disediakan supaya murid dan guru dapat menyimpan semua kerja dan sumber di dalam OneDrive. Yang ini adalah OneDrive, iaitu OneDrive adalah satu ruangan untuk penyimpanan sumber dan bahan seperti Google Drive. Jadi, guru dan murid boleh menyimpan bahan mereka di dalam OneDrive ini dan mereka dapat akses ke bahan mereka pada bila-bila masa dan di mana tempat jua mereka berada. Selain daripada aplikasi yang ditawarkan oleh Google dan Microsoft, terdapat banyak lagi aplikasi yang percuma dapat diintegrasi dengan aplikasi Google Classroom untuk pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Contohnya, yang Quizizz ini. Quizizz ini adalah sangat-sangat popular di kalangan guru dan murid disebabkan unsur permainan pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Aplikasi Padlet pula boleh digunakan oleh guru sebagai parking lot dalam PDPC abad ke-21. Kesemua aplikasi yang saya sentuh tadi memang dapat dinikmati secara percuma oleh semua warga pendidik dan murid sekiranya anda rajin untuk meneroka pelantar delima yang disediakan oleh KPM. Seterusnya, menu yang saya ingin berkongsi dengan anda semua adalah pusat sumber.
Pusat sumber yang terdapat dalam Pelantar Delima ini sebenarnya adalah Perpustakaan Digital Negara Malaysia. Murid dan guru hanya perlu daftar untuk menjadi ahli perpustakaan untuk mendapatkan koleksi buku digital yang disediakan oleh Perpustakaan Negara Malaysia. Ini adalah paparan Perpustakaan Negara Malaysia yang terdapat di Pelantar Delima. Jadi, murid hanya perlu daftar untuk menjadi ahli dan kesemua buku-buku yang terdapat di sini iaitu e-book akan dapat dinikmati oleh guru dan juga murid. Setelah kita meneliti apa yang terdapat pada menu murid, sekarang marilah kita beralih kepada menu guru pula. Ini adalah paparan menu guru yang terdapat pada Pelantar Delima. Menu guru terdapat beberapa pilihan menu iaitu yang pertamanya adalah buku teks digital, yang kedua aktiviti, yang ketiga aplikasi, yang keempat pusat sumber, yang kelima ruang ilmu, yang keenam bahan PDP, yang ketujuh maklum balas dan yang ke-8 pekeliling. Seperti mana yang anda dapat perhatikan, sebenarnya menu guru ini hampir sama dengan menu murid dari segi kandungannya. Contohnya buku teks digital, aktiviti dan aplikasi yang ditawarkan. Tapi di sini saya ingin menarik perhatian kepada warga pendidik, khususnya guru-guru di sekolah. Di bawah menu aktiviti, terdapat beberapa pilihan aktiviti untuk guru, iaitu Google Classroom, Microsoft Teams, latihan atas talian, EduWeb TV, serta Community Guru Digital Learning. Di bawah menu aktiviti ini terdapat satu pilihan aktiviti yang sangat berguna kepada guru, iaitu Community Guru Digital Learning, iaitu menu yang terakhir. Ini adalah paparan Community Guru Digital Learning. Jadi, pasti anda tertanya-tanya, apakah itu Community Guru Digital Learning? Sebagai respon kepada pandemik COVID-19 yang telah menyebabkan penutupan sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan United Nations Children's Fund Malaysia telah membina sumber dan latihan dalam talian untuk membantu guru mendapatkan kemahiran untuk memulakan e-pembelajaran dengan anak murid. Laman tersebut telah dipenuhi dengan langkah-langkah yang boleh cikgu ambil untuk membina sumber pembelajaran dalam talian dengan menggunakan produk pendidikan Google. Sumber-sumber yang disediakan di sini khas buat guru-guru di Malaysia untuk membantu guru-guru membina kemahiran mereka dalam menjadi guru yang dapat menjalankan pengajaran dan pembelajaran dalam talian dengan menggunakan kemudahan teknologi yang sedia ada. Seperti mana yang anda dapat lihat pada paparan skrin ini adalah sumber dan nota untuk rujukan para guru. Di sini terdapat beberapa modul untuk membantu guru untuk mula mengajar dalam talian. Modul yang disediakan dan direka bentuk dan disusun untuk membantu guru untuk bermula dari tahap perancangan sehinggalah ke tahap bersedia untuk berkongsi bahan pengajaran dengan murid melalui pendekatan dalam talian. Selain daripada itu, laman ini juga dilengkap dengan video tutorial, visual dan contoh untuk menggunakan aplikasi dalam talian. Dan serta tips-tips tambahan untuk memastikan e-pembelajaran yang berkesan. Jadi, sekiranya dapat saya showkan guru-guru untuk layarilah laman web ini untuk mendapatkan sumber dan nota untuk menjadi seorang warga pendidik yang lengkap dengan kemahiran ICT. Selain daripada modul, nota dan sumber yang disediakan, laman tersebut turut menyediakan latihan profesional guru dalam talian.
Latihan profesional guru dalam talian ini bertujuan untuk memastikan guru-guru mendapat bimbingan dan tunjuk ajar yang mencukupi bagi menjalankan e-pembelajaran untuk pembelajaran jarak jauh. Seterusnya, kemahiran ini juga membolehkan guru berasa lebih selesa dan yakin dalam menggunakan teknologi untuk pendidikan. Bagi pengalaman yang terbaik, guru-guru adalah disarankan untuk mengikuti modul-modul secara kronologi untuk melihat perjalanan e-pembelajaran secara menyeluruh. Selain daripada itu, khusus dalam talian ini menggunakan pelantar Kementerian Pendidikan Malaysia iaitu Digital Learning dan membimbing guru untuk membina dan menguruskan kelas dalam talian menggunakan produk Google Education seperti Google Classroom, Google Docs, Google Slides, Jamboard dan banyak lagi. Ini di antara adalah modul dalam talian yang disediakan. Jadi, setelah menerokai khazanah yang terdapat di pelantar delima ini, saya yakin ramai di kalangan murid dan cikgu yang pastinya tidak sabar lagi hendak menimba ilmu daripada pelantar yang begitu padat dengan informasi dan ilmu terkini. Jadi, di sini saya ingin menyeru kepada pihak ibu bapa, murid dan guru untuk manfaatkan pelantar delima yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia untuk melahirkan generasi muda yang intelek dan celik IT. Setakat itu saja perkongsian daripada saya pada hari ini. Sekian, terima kasih.